奉耶稣基督圣名开始我们今天晚上的节目团体。 Dalam nama Tuhan Yesus kita mulakan kebaktian persahabatan saudari pada malam ini. 首先我们一起来唱诗344首。 Terdahulu kita sama-sama naikkan pujian 344. 344。 Kita hang唔清楚。 344首。 344. 我们起立唱诗。 Kita berdiri dan naikkan pujian. Sila tunggu sebentar. Tuhanlah batu karangku, perlindunganku yang teguh, luputkan dari bahaya, perlindunganku yang teguh. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Tiang awan dan tiang api, perlindunganku yang teguh. Iblis datang ku takutkan, perlindunganku yang teguh. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Walaupun badai menerjang, perlindunganku yang teguh. Ku akan tetap setia, perlindunganku yang teguh. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Oh batu karang surgawi, perlindunganku yang teguh. Kau penolongku selamanya, perlindunganku yang teguh. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. Yesuslah batu karangku yang teguh, dalam setiap pencobaan. 那接着下来我们一起来做祷告。 Seterusnya kita akan sama-sama panjatkan doa. Kita 一起做祷告。 Kita sama-sama 带领我们今天晚上的聚会。 Kita memohon Tuhan Yesus yaitu memimpin kebaktian malam ini. Sama-sama sujud berdoa. 一起同心跪下祷告。 Sehati sujud berdoa.奉主耶稣基督圣名祷告，哈利路亚，上主耶稣。
各位弟兄姐妹，大家晚上平安。 Salam damai sejahtera kepada semua saudara-saudari sekalian. 感谢主耶稣啊，让我们今天晚上都能够一起 Syukur kepada Tuhan Yesus pada malam ini kita dapat sama-sama beribadah kepada Tuhan. 那大家都看到这个所播放的视频哦，这个 slide。 Kita semua boleh nampak paparan slide. 好，那今天晚上我们要谈的就是出埃及记中勇敢的女人。 Pada malam ini yang topik akan dibincangkan adalah perempuan pemberani di kitab Keluaran. 对，那我的这个 slide 哦，只是用中文来写哦，所以抱歉。那看马来的，我们可以在我的 chat 那边有发出去。 Bagi slide ini hanya dalam bahasa Cina. Bagi yang BM pula kita boleh rujuk di chat room. 好，那首先我们来说这个出埃及记里面重要的内容。 Terdahulu kita menyampaikan apakah isi kandungan yang penting dalam kitab Keluaran. 那我们知道读出埃及记里面都是蛮里面充满很有趣或者是很好的一种以色列人的一种出埃及记的故事。 Kita tahu bahwa dalam kitab Keluaran tercatatnya cerita tentang bangsa Israel yang sangat menarik dan juga sungguh penting. 所以第一部分我们可以从出埃及记就是看到以色列人在埃及住，然后就出埃及了。 Maka dalam yang pertama itu pasal yang pertama menyatakan bahwa bangsa Israel tinggal di Mesir dan kemudian keluar Mesir. 他们过了红海， Dan mereka telah menyeberangi Laut Tebrau. 然后就来到这个西乃山。 Kemudian datang ke Gunung Sinai. 所以第二重要的内容就是神在西乃山上颁布10条诫命还有律法。 Maka yang kedua yang utama itu adalah Tuhan menyampaikan perintah dan hukum Taurat di Gunung Sinai. 那在出埃及记里面也有记载很重要的真理的会幕的真理。 Dan di dalam kitab Keluaran ini juga mencatatkan tentang kebenaran yang sungguh penting tentang kemah pertemuan. 对，因为他们在这个西乃山下神吩咐摩西要建造这个会幕。 Kerana di kaki Gunung Sinai, di mana Tuhan telah memerintah kepada bangsa Israel harus mereka dirikan kemah pertemuan di sana. 所以他们做好这个会幕之后，才继续的出发。
Maka setelah mereka siapkan kemah pertemuan tersebut, barulah mereka terus bertolak. 所以奇迹3个主要的内容。 Maka inilah 3 isi kandungan yang penting, yang utama di kita. 那我们今天晚上要谈的就是出埃及记的第1章、第2章，我们看几个勇敢的女人。 Maka pada malam ini akan dibincangkan dalam我以为你的 line 不是太好，还是你听不到我讲？好，那我们就我听到你，但是断断的。断断的。我的 line 不好。好，我也不知道谁的 line 不好。好，那我们就看有4个人物哦。第一个就是希伯来的受苦国。有冇聲音呢？俾人用足 OK 啦，冇。看到吗？可以听到吗？刚才因为有人进来，所以我听不到。OK， 我们从出埃及记第1章、第2章来谈这个4个人物。 Maka dari Keluaran pasal pertama dan pasal 2 ini kita akan bincangkan 4 tokoh ini. 那就是希伯来人的收生婆。 Yang pertama adalah dan bidan yaitu menolong perempuan Ibrani. 另外就是摩西的母亲。 Kedua yaitu ibu Musa. 第3就是摩西的姐姐。 Yang ketiga adalah kakak Musa. 还有这个法老的女儿。 Dan keempat adalah putri Firaun. 那我们首先来谈这个希伯来的收生婆。 Dan yang terdahulu kita bincangkan tentang bidan-bidan yaitu orang Ibrani, perempuan Ibrani. 这记载在出埃及记第1章。 Yang tercatat di Keluaran pasal pertama 在15节。 ayat 15. 我们看1章15节。 Sila rujuk pasal pertama ayat 15. 有希伯来2个说，一名是普拉，一名普阿。埃及王对他们说：“Hello， Hello， 听15节啊。 15节。 Ayat 15, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. 16节。 16. 你们为希伯来妇人收生，看他们临盆的时候，若是男孩，就把他杀了；若是女孩，就留他存活。 16. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. 这里就记载有2位希伯来的收生婆。 Maka di sini tercatatnya ada 2 orang bidan perempuan Ibrani. 对。 所以这个2个收生婆并不是希伯来人。 Di mana yaitu kedua bidan ini mereka bukan bangsa Ibrani. 他们只是为希伯来人来收生，就是接生。 Mereka hanya membantu sewaktu perempuan Ibrani bersalin. 所以，然而他们有希伯来人的名字。 Walau bagaimanapun mereka ada nama orang Ibrani ini. 因为我想，因为他们为希伯来人来接生，在希伯来人社会里面工作，所以他们都有希伯来的名字。
Bagi pendapat saya ialah kerana mereka iaitu membantu iaitu perempuan Ibrani sebagai bidan dan juga mereka bekerja di masyarakat orang Ibrani, dengan demikian mereka mempunyai nama orang Ibrani. 因为我想这个埃及王不会找希伯来人去伤害希伯来人孩子。 Kerana saya berpendapat bahawa Raja Mesir ini tidak akan mencari iaitu bangsa Israel untuk iaitu orang Ibrani untuk mencelakakan orang Ibrani. 这个第一个人就叫做示弗拉， Di mana bidan yang pertama bernama Sifra 他的名的意思就是美丽。 dan erti namanya adalah cantik. 另外第二就是普阿， Dan yang kedua itu Pua, 他的名字意思就是光耀。 di mana ertinya adalah gemilang. 那我想这两个收生婆应该是收生婆的主管。 Dan rasanya kedua bidan ini mereka adalah ketua bidan. 因为整个以色列百姓那么多人不可能只有2个收生婆而已。 Kerana begitu ramai bangsa Israel, tidak mungkin hanya ada 2 orang bidan saja. 所以这2个人应该是主管啦。 Oleh yang demikian, kita boleh menganggap kedua mereka ini adalah ketua bidan. 所以在他们的下面都有其他的收生婆。 Maka di bawah jagaan mereka itu ada bidan-bidan yang lain. 那在当时这个希伯来，对不起，在这个埃及这个背景就是出现了一个不认识约瑟的王。 Maka pada waktu itu di tanah Mesir muncul seorang raja yang tidak kenal Yusuf. 因为如果我们看出埃及记第1章， Kalau kita rujuk Keluaran pasal pertama, 第8节这里记载， dalam ayat 8 mencatatkan, 说有不认识约瑟的新王起来。 ayat 8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. 这个新的王按照历史学家的查考， Menurut yaitu kajian daripada yaitu ahli-ahli arkeologi, di mana raja baru ini 他是当约瑟做埃及宰相的时候应该是外来的这种许可所示人就是埃及王的时候，约瑟做宰相的时候，就是这种还说人做王。 yaitu pada waktu Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir, yaitu orang Aisos menjadi raja. 所以后来呢，就在这个主前1550年就被埃及本土人推翻了。 Maka pada tahun yaitu sebelum Masehi 1550, di mana mereka telah dijatuhkan. 所以就建立另外一个新的朝代。 Maka bangkitlah satu dinasti yang baru. 简单来说，就是约瑟做宰相的时候，那个埃及王不是埃及人，本土人。 Secara ringkasnya ialah sewaktu Yusuf menjadi penguasa di Mesir, di mana raja ataupun Firau pada waktu itu bukan orang tempatan di Mesir. 到了出埃及记第1章第8节呢，就是埃及本土人呢来执政做王了。 Maka dalam Keluaran pasal pertama ayat 8, di mana yang raja baru itu merupakan yaitu rakyat tempatan dari Mesir. 所以他们就看到这个以色列人越来越多， di mana mereka melihat bahawa bangsa Israel ini bilangan mereka bertambah. 所以就开始要用苦工来迫害他们。 Itulah mereka menggunakan kerja-kerja yang berat untuk menindas mereka.
给这个新的王就开始一种针刺来苦待以色列人。 Maka di mana raja tersebut menggunakan strategi yang baru untuk yaitu menindas orang Israel. 是大概约是死了之后80年左右他们才被苦待。 Di mana kira-kiranya 80 tahun selepas Yusuf meninggal dunia, barulah mereka ini ditindas. 这样计算的话，以色列人在埃及居住应该有150年的时间都是过着太平的日子。 Kalau mengikut kiraan sedemikian, maka nampaknya yaitu bangsa Israel hidup aman damai di tanah Mesir lebih kurang 150 tahun. 对，所以150年之后这个新王就起来了。 Maka setelah 150 tahun kemudian, maka raja baru itu telah wujud. 所以就用这样的针刺来压迫以色列百姓。 Maka dengan demikian dia menggunakan strategi sedemikian untuk menindas orang Israel. 那这样的针刺连续大约有190年了。 Maka strategi sedemikian telah berlanjutan kira-kiranya 190 tahun. 直到摩西出生的时候。 Dan sehingga Musa dilahirkan. 他们又改变另外一种针刺。 Dan mereka pula kemudian tukar polisi pula. 就是要杀这种婴孩。 Yaitu mereka mau membunuh bayi-bayi. 好了。 所以我们就看这个两位收生婆从圣经第1章17节说他们是敬畏神的。 Maka dari pasal pertama ayat 17 ini yang mengatakan bahwa bidan-bidan ini takut akan Tuhan. 所以他们就没有遵照杀害这种婴孩。 Dengan demikian mereka tidak membunuh bayi-bayi. 那神就纪念这两个收生婆。 Itulah Tuhan juga yaitu mengingat akan bidan-bidan kedua bidan ini. 使他们都能够成家立业。 Menjadikan mereka juga dapat berumah tangga. 所以这个所谓的祝福他们能够成家就是他们有一个幸福美满的家庭生活。 Maksudnya Tuhan memberkati mereka sehingga berumah tangga ini bermaksud mereka ada suatu keluarga yang bahagia. 所以我想这两个收生婆都很勇敢。 Rasanya yaitu kedua bidan ini mereka sangat berani. 因为他们没有遵照王的吩咐。 Karena mereka tidak menurut apa yang dititah raja. 那有可能他们就是 故意迟去为希伯来人接生。 Mungkin mereka datang untuk membantu perempuan Ibrani untuk bersalin. 所以当王召他们问话的时候， apabila mereka dipanggil raja untuk disoal， 在18节埃及王就说了：“你们为什么做这事呢？存留男孩的性命呢？” Ayat 18. Selalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? 19节 19. 收生婆对法老说：“因为希伯来妇人与埃及妇人不同，希伯来妇人本是健壮的，收生婆还没有到，他们已经生产了。” 19 jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang mereka telah bersalin. 那这两个收生婆有没有这样偏化，我们不晓得了。 Adakah mereka ini yaitu berdusta ataupun tidak, kita tidak tahu. 可能没有，因为他们是故意迟延去，所以就说我们耽误的时候，他们已经生产了。 Mungkin mereka tidak berdusta juga, tetapi mereka sengaja datang lewat dan apabila mereka tiba di sana, perempuan Ibrani sudah bersalin. 或许他们真的有说谎。 Ataupun mungkin mereka berdusta. 但是在这件事上
我们知道他们不是选民哦。 Dan kita tahu bahwa mereka ini bukan umat pilihan, 只不过他们敬畏神， tetapi mereka takut akan Tuhan. 所以神纪念祝福他们，并不是说他们说谎来救这种婴孩，乃是因为他们心中敬畏神而救这种婴孩。 Dan mereka yaitu berdusta bukan menyelamatkan anak-anak ini bukan karena mereka berdusta, tetapi karena mereka takut akan Tuhan. 所以那个重点啊，神纪念是因为他们敬畏神啦。 Itulah Tuhan mengingati dan memberkati mereka ini karena mereka ini takut akan Tuhan. 那比起当时的法老王来说， Kalaulah dibandingkan dengan Raja Firaun pada waktu itu. 从圣经里面，我们从第1章就看到有几次说埃及王啊，或法老。 Dan dari fase pertama sudah kita dapat melihat bahwa Raja Mesir Firaun. 对，因为15节有讲到嘛，埃及王。 Kerana dalam ayat 15 ada menyatakan Raja Mesir. 然后17节又说不照埃及王的吩咐。 Kemudian dalam ayat 17 ada menyatakan mereka tidak lakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir. 18节又说埃及王召这个收成婆来。 Dan ayat 18 lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu. 19节又说收成婆对法老说。 Dan kemudian ayat 19 jawab bidan-bidan itu kepada Firaun. 所以这个王虽然有权有势，却没有记录他们的名字。 Walaupun raja ini mereka ada kuasa dan kedudukan, tetapi nama mereka tidak tercatat. 那这两个收成婆，那么低层的人却蒙神纪念。 Di mana yaitu bidan-bidan ini merupakan orang yang berada pada tahap sosial yang direndah, tetapi mereka diingat oleh Tuhan. 因为他们敬畏神。 Karena mereka takut akan Tuhan. 所以他们勇敢的原因是他们敬畏神。 Itulah karena mereka berani karena mereka takut akan Tuhan. 好，我们谈第二个人物， Kita bincang tokoh yang kedua, 就是摩西的母亲。 yaitu ibu kepada Musa. 那摩西的母亲，我们知道从第2章就说有一个利未家的人娶了一个利未女子为妻。 Pasal 2 ayat pertama, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. 说那女人就怀孕了，生一个儿子，见她俊美，就藏了她3个月。 Ayat 2, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. 第3节， Ayat 3, 后来不能再藏，就取了一个蒲草箱，抹上石漆和石油，将孩子放在里头，把箱子搁在河边的炉地中。 Ayat 3, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan tar, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. 好了，从第1节我们可以看到摩西的父母都是利未人。 Maka dari ayat pertama kita sudah tahu bahwa ibu dan bapak Musa ini adalah orang Lewi. 那按照这个圣经的记载，摩西的母亲就是约基别哈。 Kalau menurut catatan Alkitab, yaitu ibu Musa adalah Yokebi. 这个约基别它的意思就是耶和华是荣耀的。 Di mana Yokebi ini artinya adalah Tuhan itu mulia. 所以我们可以看到他所行的真的是为神的荣耀而做的。
Oleh yang demikian, kita boleh lihat bahwa segala perbuatannya itu adalah dilakukan demi kemuliaan Tuhan. 那我们可以说这个月祭别她是一个伟大的母亲。 Kita boleh katakan Yokebi ini adalah seorang ibu yang agung. 因为她的3个孩子都成为以色列百姓的伟大的领袖。 Kerana 3 orang anaknya semua menjadi pemimpin yang agung bagi bangsa Israel. 这个亚伦就成为大祭司。 Di mana Harun adalah imam besar. 然后米利暗她的女儿就成为女先知。 Dan Miriam pula menjadi nabi perempuan. 那摩西这个儿子就是以色列人最伟大的先知。 Di mana Musa pula merupakan nabi yang paling agung bagi bangsa Israel. 我们说这个摩西的母亲是很勇敢。 Kita katakan ibu Musa ini dia yang sangat berani. 因为她把这个婴孩摩西藏了3个月。 Kerana dia telah menyembunyikan yaitu Musa bayi ini selama 3 bulan. 因为按照第2节说，她见这个孩子俊美。 Kerana dalam ayat 2 beritahu bahwa dia kelihatan anak itu cantik. 如果我们查考《使徒行传》第7章的话， Kalau kita rujuk kepada Kisah Para Rasul pasal 7, 使徒行传第7章， Kisah Para Rasul pasal 7, 7章20节， ayat 20, 7章20节。 pasal 7, 20. 那时摩西生下来俊美非凡，他父亲家里抚养了3个月。 Ayat 20, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia asuh di rumah ayahnya. 对，中文这个俊美非凡其实在翻译的时候也可以翻作好像国语的翻译，是说在神眼中十分的俊美。 Itu terjemahan PC mengatakan dia mempunyai yaitu dia sangat cantik, sungguh cantik daripada yaitu yang tidak dapat dibandingi, juga bererti seperti terjemahan PM yaitu ya elok di mata Tuhan. 对，所以摩西是在神眼中十分的俊美Di mana Musa ini adalah elok di mata Allah. 也就是说，这个孩子并不是说外在很可爱而已。 Itu maksudnya ialah bukan saja anak ini comel dari segi lahiriahnya. 其实约基别就是摩西的母亲她得知应该是神的启示给她明白，这个孩子是有神的工作，有神的计划在她身上。 Di mana ibu Musa Yokebi ini boleh dikatakan dia diilhamkan Tuhan bahwa dia tahu di mana Musa ini memegang suatu tugasan yang begitu penting, yang begitu agung. 有神的计划在这个孩子的身上。 Maaf, ada rencana Tuhan pada anak ini. 所以圣经就说这个孩子在神眼中十分的俊美，就是这个意思了。 Itulah dalam Alkitab menyatakan bahwa dia elok di mata Tuhan. Itulah artinya. 那按照希伯来书的11章， Kalau menurut kitab Ibrani pasal 11, 11章23节， pasal 11 ayat 23, 就有提到摩西生下来，他父母见他是个俊美的孩子，就应着信把他藏了3个月，并不怕王的命。 Nah, ayat 23 menyatakan kerana iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya kerana mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. 所以从希伯来书来看，我们知道摩西的父母是应着信就把摩西藏了3个月。 Maka dari kitab Ibrani ini kita tahu bahwa di mana Musa ini disembunyikan selama 3 bulan kerana iman daripada ibu bapanya.
因为他们知道这个孩子是在神眼中俊美，有神的旨意，有神的工作在孩子的身上。 Kerana mereka tahu bahwa anak ini elok di mata Tuhan kerana dia ada kehendak dan juga tugasan dari Tuhan padanya. 但是长了3个月之后，我们知道孩子就渐渐长大。 Setelah disembunyikan selama 3 bulan, kita tahu anak ini lambat laun akan tumbuh besar. 可能他的哭声越来越大了。 Nah, mungkin juga suara tangisannya itu makin kuat. 而且埃及法老王派的兵丁去巡逻就是越来越频密。 Di mana yaitu rondaan bagi yaitu laskar-laskar Mesir di sekitar tempat mereka itu makin kerap kalinya. 所以觉得不能够把这个孩子藏下去了，很危险。 Itulah mereka rasa tidak boleh lagi mereka sembunyikan anak ini kerana sangat bahaya. 所以最后就做了这个蒲草箱。 Dan akhirnya mereka telah membuat satu peti tersebut. 然后把孩子放在里头。 Membuatkan peti pandan ini dan kemudian letakkan anak itu di dalamnya. 然后就把箱子搁在河边的芦堤中。 Kemudian ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di Sungai Nil. 对，这个芦堤是我们看这个图片，就是那个草长长的在河边生长长长的一种草哈。 Di mana teberau ini adalah rumput yang tumbuh di air yang panjang dan tinggi. 对，所以他母亲就逼不得已就把孩子放在河边了。 Dan kerana keadaan terpaksa, maka ibu Musa ini terpaksa meletakkan anak tersebut di tepi sungai itu. 我想这个母亲当她把这个孩子放出去的时候，心里面一直交托神、默祷依靠神的。 Dan saya rasa apabila ibu ini yaitu serahkan anak itu dan letakkan dia di luar, maka hatinya senantiasa berdoa dan menyerahkan hal ini kepada Tuhan. 所以我们人只能够做我们人的本分，我们的部分。 Itulah manusia ini kita hanya dapat melakukan yaitu kewajiban ataupun upaya kita lakukan. 那其余的我们就是交托给神了。 Selain itu kita serahkanlah kepada Tuhan. 我们却不可以说我什么都不做，我只是说看神咯，交托给神咯，这样是不负责任的。 Kita tidak boleh katakan yaitu kita tidak buat apa-apa pun, serahkan sajalah kepada Tuhan. Kalau kata sedemikian memang tidak bertanggung jawablah orang itu. 所以我们可以看到摩西的母亲并不是这样。 Oleh yang demikian kita dapat lihat di sini ibu Musa ini dia tidak sedemikian. 她已经做好自己的部分了。 Dia telah melakukan segala usaha yang dia dapat lakukan. 把孩子藏了3个月，藏不下去了。 Di mana dia telah menyembunyikan anak itu selama 3 bulan sehingga dia tidak lagi dapat menyembunyikan dia lagi. 而且就做最后的决定就是把孩子放在这个箱子里面隔在河边的芦堤中了。 Dan kemudian dia membuat keputusan untuk meletakkan anak itu di dalam peti pandan tersebut dan letakkannya di tengah-tengah teberau di tepi Sungai Nil. 我们就可以看见神奇妙的安排就发生了。 Kemudian kita dapat melihat bahawa rencana Tuhan yang sungguh ajaib itu telah berlaku. 最后就成为这个孩子的奶妈。 Dan kemudian dia pula sendiri telah menjadi penyusu kepada anak tersebut. 相信这个孩子在母亲的身边应该都有5年之久了。 Rasanya yaitu anak ini berada di sisi ibunya kira-kiranya 5 tahun lamanya. 所以摩西的母亲就把握这5年的时间来培养教导这个孩子。 Maka ibu Musa ini mengambil kesempatan 5 tahun itu untuk mendidik dan membimbing anak ini. 所以这个孩子他
小的时候已经认识他不是埃及人，他是希伯来人。 Itulah anak ini sejak kecil lagi dia telah tahu bahwa dirinya itu adalah orang Ibrani dan bukan orang Mesir. 所以我们可以看到，这个约基别的勇敢是在于他有信心。 Kita dapat melihat bahwa keberanian Yokebi ini adalah kerana dia beriman. 因为他知道有神的计划，有神的工作在这个孩子的身上。 Kerana dia tahu bahwa ada rancangan Tuhan dan juga kehendak Tuhan pada anak ini. 所以希望我们成为父母的都要好像摩西的父母亲一样要好好养育、教导、培养我们的孩子成为神的工人。 Kiranya semua kita sebagai ibu bapa ini kita tahu untuk yaitu mendidik dan membimbing anak kita yaitu supaya dia akan menjadi pelayan kepada Tuhan. 我们谈第三个勇敢的女性， Perempuan yang berani yang ketiga 就是摩西的姐姐 adalah kakak Musa. 她名字叫做米利安 Namanya ialah Miriam. 那这个米利安从这个事迹里面我们可以看到，她是一个有爱心、聪慧、勇敢的小女孩。 Maka dari peristiwa ini kita dapat mendapati bahwa Miriam ini adalah seorang anak perempuan yang berkasih, bijak dan berani. 米利安的名的意思是反叛。 Di mana arti bagi nama Miriam ini adalah memberontak. 我一直在想，为什么她母亲给反叛这个名字给这个米利安？ Dan saya selalu renungkan mengapakah si ibu ini membagi anak perempuannya bernama bererti memberontak ini. 我想应该是这个约基别怀孕孩子的时候，这个孩子很活泼、很会踢，好像很反叛一样。 Itu mungkin pada waktu di mana Yokebi hamil, sewaktu dia menghamilkan Miriam ini, anak ini senantiasa bergerak dan juga menendang di rahim ibunya. 所以就因为这样的原因，给他起名叫米利安反叛。 Kerana sebab itulah dia dinamakan Miriam yang bererti memberontak. 那我们可以看到当时这个米利安应该是10岁左右。 Kita boleh tahu bahwa pada waktu itu Miriam kira-kiranya 10 tahun. 因为按照圣经出埃及记2章第8节， Menurut Keluaran pasal 2 ayat 8, 这里法老的女儿说可以童女所以这就是米利安被称为是童女。 di mana dalam ayat 8 itu menyatakan gadis, maka di sini Miriam digelar sebagai gadis. 这个童女在原文里面是指还没有结婚年龄的孩子。 Di mana gadis ini ditujukan kepada kaum perempuan yang belum lagi berumah tangga. 意思说还没有达到适婚的年龄的女孩啦。 Yaitu berarti bahwa dia adalah anak perempuan yang belum lagi mencapai umur untuk dinikahkan. 所以应该是10岁左右。 Adalah kira-kiranya umurnya 10 tahun. 所以这样说的话，米利安是大摩西10岁了。 Dan boleh dikatakan, yaitu Miriam lebih tua daripada Musa sebanyak 10 tahun. 当他母亲把这个摩西婴孩隔在这个尼罗河的时候。 Apabila ibu Musa yaitu menaruhkan peti di mana Musa berada di dalam itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. 这个米利安就远远的站着看，要知道这个孩子究竟发生什么事。 Maka Miriam kakak ini dia melihat dari tempat jauh dan dia ingin tahu apa akan terjadi kepada anak tersebut. 那恰巧法老的女儿在那个河来洗澡。 Dan kebetulan pula putri Firaun ini bermandi-mandian di sungai Nil. 也许这个箱子飘啊飘就飘到法老女儿洗澡的地方。
Mungkin peti tersebut terapung-apung sehingga dia telah terapung ke sisi anak putri Firaun ini. 所以当这个法老女儿把这个箱子打开的时候， Apabila putri Firaun membukakan peti tersebut, 在圣经说第6节他打开箱子，见孩子，那孩子也哭了，他就可怜他。 ayat 6, ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihan ia kepadanya dan kepadanya. 然后就说这个应该是希伯来人的孩子。 Kemudian dia berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. 那第7节就是这个孩子的姐姐，就是米利暗就立时把握机会对法老的女儿说以下的话。 Maka seterusnya ayat 7, lalu bertanyalah kata kakak anak itu kepada putri Firaun. 说我去在希伯来妇人中叫一个奶妈喂你奶这个孩子，可以不可以？ Katanya, akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri. 我们注意这一节他说是为你来奶这个孩子。 Maka di sini kita beri perhatian, dia katakan untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri. 这句话就直接把这个孩子所有权就是拥有权退给法老的女儿了。 Maka dengan demikian telah menolak segala hal milik anak itu kepada Tuan Putri sudah. 所以这个法老女儿说可以就表示说她已经接纳了这个孩子成为自己的了，属她自己的了。 Apabila Tuan Putri itu menyahut, mengatakan baiklah, maka ini bermaksud bahwa dia telah menerima anak ini sebagai anaknya sendiri. 所以这个米利安就回去找自己的妈妈。 Itulah Miriam ini dia balik ke rumah untuk mencari ibunya sendiri. 最后法老的女儿就雇佣这个摩西母亲成为奶妈了。 Maka kemudian putri Firaun ini pun mengupah, yaitu ibu kepada Miriam ini menjadi inang penyusu bagi bayi itu. 这就是神奇妙的安排。 Maka itulah rancangan Tuhan yang sungguh ajaib. 自己母亲能够奶自己的孩子。 Di mana ibunya sendiri dapat menjadi inang penyusu bagi anak itu sendiri. 而且有法老女儿成为保障。 Di mana ada putri Firaun sebagai jaminannya. 而且每个月都有她的工资。 Dan setiap bulan pula menerima upahnya. 因为在第9节说嘛，你把这个孩子抱去了，为我奶他，我必给你工价。 Dalam ayat 9, putri Firaun berkata kepada ibu itu bahwa bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. 所以我们可以看到整个事迹的发生米利暗也功不可没。 Maka kita dapat melihat seluruh peristiwa ini berlaku, maka usaha jasa dan sumbangan bagi Miriam ini juga tidak sedikitnya. 虽然年纪小小，但是可以说她也参与在神的计划之中。 Walaupun dalam usia yang muda, tetapi dia menyertai rancangan Tuhan juga. 所以我想教会的所有的孩子们我们不要小看他们小。 Maka saya rasa janganlah kita pandang ringan kepada anak-anak yang kecil di gereja. 他们都能够在教会里面服侍神的。 Di mana mereka semua boleh melayani Tuhan di gereja. 最后就是这个法老的女儿。 Maka akhirnya yang kita bincangkan adalah putri Firaun. 也算是一个勇敢的女子。 Boleh dikatakan dia juga seorang perempuan yang berani. 毕竟她知道这个婴孩是希伯来人的孩子。 Kerana dia tahu juga bayi itu adalah anak kepada orang Ibrani. 因为当时的法老王已经下了一个命令。
Kerana pada ketika itu Raja Mesir telah turunkan perintah 也在第1章22节嘛， dalam pasal pertama ayat 22. 法老吩咐他的众民说：以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里；一切的女孩，你们要存留他们的性命。 Itu ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak lelaki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. 所以这个是法老女儿的父王下的命令。 Di mana ini merupakan perintah yang telah diturunkan oleh Firaun, yaitu bapa kepada puteri Firaun. 对，但是他却违背， Tetapi dirinya telah mengingkarinya. 而且我们可以看到他是有怜悯的心肠。 Kita juga dapat lihat bahwa dia seorang yang ada belas kasihan. 可能他那时候没有孩子， Mungkin pada waktu itu dia belum ada anak. 而且恰巧他打开这个箱子的时候，看到这个婴孩哭了，他就动了慈心。 Maka pada waktu dia membukakan peti itu dan melihat anak tersebut telah menangis, dan dengan demikian telah mengharukan hati dia yang belas kasihan itu. 这个法老的女儿也很聪明。 法老的女儿也很聪明， Di mana putri Firaun ini juga sangat bijaksana. 她没有立时的收养这个孩子， Dia tidak serta-merta menerima anak itu 因为时候还没有到， kerana waktunya belum tiba. 因为那时候正在父王下的一个命令，把所有的男孩希伯来的男孩要丢在尼罗河。 Kerana Raja Mesir pada waktu itu telah turunkan perintah bahwa haruslah lemparkan segala anak laki-laki yang dilahir itu bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. 但是我想这样的针刺应该不长久了。 Dan saya rasa polisi yang dilaksanakan itu tidak berlanjutan suatu jangka waktu yang panjang. 对，因为毕竟埃及人都要靠这些希伯来人来做苦工嘛。 Kerana di mana orang Mesir juga haruslah bergantung kepada bangsa Israel ini untuk melakukan kerja-kerja yang berat. 而且到摩西带领以色列人出埃及的时候，我们常常都说以色列百姓的人数大约有200万到300万人。 Kita selalu menyatakan bahwa pada waktu di mana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pada waktu itu bangsa Israel bilangan mereka telah kira-kira mencapai 2 juta ataupun 3 juta. 所以这个把希伯来人的男孩丢在河里这个政策应该是一段时间了，可能1-2年的时间。 Mungkin polisi di mana yang dilaksanakan oleh Raja Mesir itu, yaitu melemparkan anak laki-laki orang Ibrani ini ke dalam sungai Nil ini, mungkin berlaksana selama 1 ataupun 2 tahun sahaja. 所以当时的法老女儿就对这个摩西的母亲说：“你现在抱他去回去，你为我奶他。” Itulah di mana putri Firaun menyatakan kepada ibu Musa ini bahawa itu bawalah bayi ini balik dan kemudian menyusukan bayi itu bagi dirinya. 然后第10节，孩子渐长妇人就把他带到法老的女儿那里，做他的儿子了。 Ayat 10, ketika anak itu telah besar, di bawahnya lah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. 而且法老女儿就给这个孩子名字摩西。 Itulah anak tersebut dinamai Musa. 所以可能有5年期间不晓得摩西的母亲怎样叫这个孩子的名字。 Oleh demikian dalam tempoh 5 tahun itu tidak tahu bagaimana si ibu ini memanggil Musa pula. 但是这个摩西的名字是法老女儿给他的，应该那时候是他5岁的时候。 Yaitu
namanya Musa ini dinamai oleh putri Firaun, yaitu kira-kiranya pada umur 5 tahun. 因为他说我把他从水里拉出来的意思啦。 Kerana arti namanya itu adalah aku telah menariknya dari air. 因为摩西的意思，名的意思就是拉上来的意思。 Itu maksud Musa ini adalah menarik dari menarik. 对，所以这就是4个出埃及记里面勇敢的女人哦。 Maka inilah 4 orang perempuan yang berani dari kitab Keluaran. 所以我们做一个结论， Maka kesimpulannya, 选民都会遭受这种苦难。 di mana umat pilihan Tuhan akan menerima penindasan. 但是我们相信有神的一种美好的安排眷顾。 Akan tetapi kita percaya bahwa sememangnya ada penjagaan dan aturan Tuhan yang indah. 而且神会兴起他的工人仆人来为他工作。 Dan Tuhan juga akan membangkitkan pekerjanya, hambanya untuk melakukan kerja baginya. 其中都有外邦人的。 Dan di antara mereka ada juga bangsa asing. 就像那2位收生婆一样， Sama seperti kedua bidan itu. 还有法老的女儿，他们都是外邦人。 Dan juga putri Firaun, mereka ini juga merupakan bangsa asing. 但是神用他们来执行神的工作。 Di mana Tuhan menggunakan mereka untuk melakukan kerjanya. 那我们可以看到收生婆勇敢是在于他们敬畏神。 Di mana kita dapat melihat bahwa bidan-bidan ini mereka berani kerana mereka takut akan Tuhan. 那约基别他勇敢是在于他有信心。 Yaitu Yokebi, dia berani kerana dia beriman. 另外米利暗他勇敢是因为他有爱心。 Miriam pula dia berani kerana dia berkasih. 法老的女儿勇敢是因为她有慈悲的心。 Putri Firaun dia berani kerana dia ada belas kasihan. 所以我想这几种心态就是成为我们勇敢的一种动力了。 Saya rasa beberapa sifat, beberapa nilai tersebut merupakan daya tolakan bagi kita untuk menjadi berani. 但愿主耶稣都给我们勇敢的心做对的事情。 Semoga Tuhan memberikan kepada kita hati yang berani ini untuk melakukan kerjanya. 常常心中存着敬畏神的心。 Dan dalam hati senantiasa takut kepada Tuhan. 对神有信心。 Dan beriman kepada Tuhan. 对人有爱心。 Dan berkasih kepada manusia. 而且也会体谅怜悯他人。 Serta berbelas kasihan terhadap orang lain. 我想这就是我们晚上学习的。 Rasanya inilah pembelajaran kita bersama malam ini. 好了，那这接下来我们就一起来做祷告结束。 Seterusnya kita akan sama-sama sujud berdoa. 我们一起同心跪下。 Sama-sama sehati bersujud. 奉主耶稣基督圣名祷